IKIM FM, inspirasi utama anda. Kita nak makan lapar ni, dan jadi salah satunya sifat warak ialah banyak makan. Ini tidak warak, jadi mengurangkan makan banyak. Kita mata kan entusiastik, interview macam saya dia bos pun tengok pun yakin lah. Sekali masuk kerja takkan boleh sedetail macam mana orang telinga yang buat. Itu kita kena bangunkan kelemahan kita dengan keperluan. Kalau dalam 2 tahun ni, daripada jatuh bangkit, tetapi solusi yang paling saya lihat ialah bila kita beramal dan beriman kepada Allah, insya-Allah kebangkitan itu akan berlaku. Tetapi dalam modul yang saya kita kata terbitan daripada bahasa Inggeris. Tetapi kalau kita nak bicarakan tentang moral dan etika, sebenarnya petikan selanjutnya iaitu ke-50. Wa idza lazima ay yakuna qabuluhu li tilka sifatil mafrudati al-huduthi kainan fil azali sahha ay menentukan kepada kualiti hubungan, dan rumah tangga itu atau keluarga itu sebenarnya kerana adanya hubungan. Dan kerana itulah rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, dengan cepat saya baca tentang وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku
Aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Sebutir bintang berkelipan di angkasa seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora. Dan aku melirik senyuman bersahaja seakan mendengar dan senada, terbang tinggi meleraikan rindu yang membara. Cahayamu berkilauan, grafit di diri, raikan cinta yang bersemi dan abadi. Lihat itulah dia bintang permata berkilau di angkasa, penuhilah ruang-ruang, kagum dan tajuk memenuhi rasa. Biar bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu. Biar bintang-bintang di hati hias malamku dengan rindumu. Sebutir bintang berkelipan di angkasa seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora. Cahayamu berkilauan, grafit di diri, raikan cinta yang bersemi dan abadi. Lihat itulah dia bintang permata berkilau di angkasa,
IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni. Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih 1 juta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Melaka 89.5 FM. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Al-Ustar Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid tercantik di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mughal. Masjid Zahir juga dihiasi dengan 1 kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Keadaan politik negeri Terengganu pada zaman Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9, memberikan ruang kepada ulama ternamanya seperti Tunku Tuan Besar atau Syed Muhammad bin Zainal Abidin untuk memainkan peranan yang penting. Kepribadian tinggi dan akhlak mulia Tunku Tuan Besar menyebabkan beliau bukan sahaja disanjung oleh masyarakat tetapi juga dihormati keluarga diraja Terengganu. Sehubungan itu beliau dikurniai kedudukan istimewa dalam pemerintahan Sultan Omar. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak. Karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna, dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk petang ini, setiap hari Rabu insya-Allah kita bawa kepada anda khas untuk petang ini rancangan akhlak Fas'aluna, tanyalah kami. Dan untuk itu boleh dengarkan dan boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini alhamdulillah kita akan bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad dan Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia ada di konti IKIM pada waktu ini. Kita mengakan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Sihat, mana sihat? Alhamdulillah sihat insya-Allah. Dan untuk petang ini kita masih lagi bersama akhlak Fas'aluna. Kita masih lagi bincangkan tentang akhlak dan minggu lepas kita bincangkan tentang akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk minggu ni kita akan bincangkan tentang akhlak dengan manusia. Untuk waktu ini sebagai mukadimah silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini untuk kita membincangkan tentang akhlakuna ataupun akhlak Fas'aluna. Kalau sebelum ini kita dah bincang tentang akhlak kita dengan Allah SWT. Hari ini kita masuk kepada bab yang seterusnya, akhlak kita terhadap sesama manusia ataupun terhadap hamba Allah SWT. Baik, ini saya kutip ringkasan ini daripada kitab ataupun risalah kecil yang dikarang oleh Habib Umar bin Hafiz, Khuluquna, dan insya-Allah kita lihat di situlah. Ini saya kira minggu yang kedua akhir. Hari ini kita baca ataupun kita lihat akhlak kepada hamba, dan yang seterusnya kita pergi juga kepada akhlak dengan diri kita sendiri. Ini juga sebahagian daripada projek saya kira monograf kefahaman Islam yang akan diterbitkan oleh IKIM sedikit masa lagi, walaupun tidaklah berpandukan kajian ini 100%, tetapi sebahagian rujukan kita ambil di mana-mana yang sesuai. Dan yang kitab Ihya Ulumuddin sudah pastilah yang membicarakan akhlak yang sangat lengkap. Baik, pertama sekali akhlak kita dengan hambanya ialah hendaklah kita mencintai kebaikan, apa jua kebaikan yang diri kita kehendaki, itu juga ada pada orang lain. Jadi yang pertama ini sesuailah seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat hadis Anas bin Malik yang tersebut dalam Sahih Bukhari juga, la yu'minu ahadukum hatta hatta yuhibba li nafsi ma yuhibbu li hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, dengan apa yang dia cintakan terhadap dirinya sendiri. Jadi hadis ini dibahas oleh para ulama, apakah yang dikatakan sebagai akhi di situ, saudara. Satu, akhi ukhuwah Islamiyah, maknanya kita mencintai saudara kita yang seagama dengan kita, dan kita cinta dia dengan kebaikan dia, kita ingin dia bahagia seperti mana kita berbahagia, dia seronok, kita pun seronok, yang baik, yang ma'ruf dan sebagainya. Dan juga ukhuwah adamiyah, persaudaraan manusiawi, kemanusiaan, insaniyah, kan. Jadi itu juga dipakai dalam hadis ini, sebahagiannya menyebut, merujuk kepada
ghairu muslim. Maknanya kita mencintai kebaikan juga kepada saudara kita yang belum Islam. Jadi apa yang dimaksudkan cinta kebaikan kepada orang yang bukan Islam tu? Salah satu yang disebut oleh para ulama, khususnya para muhaddis, belum bahaskan hadis ini yang terakam dalam Imam Nawawi, ialah kita mencintai agar dia menjadi orang Islam. Kita mencintai kebaikan terhadapnya, iaitu dengan harapan suatu hari nanti dia akan memeluk Islam. Itulah kebaikan yang paling tinggi yang kita inginkan daripada orang yang bukan Islam. Adapun kebaikan yang kita inginkan sesama Islam banyak. Kita ingin hidup dia bahagia, kita ingin rumah tangga dia bahagia, kita ingin dia tidak ditimpa kesusahan. Kalau dia diamanahkan dengan contohnya harta anak yatim, kita nasihatkan dia, kau kena berhati-hati, seperti mana Rasulullah menasihat Abu Zar, kau kena berhati-hati. Dalam hadis yang disebut harta anak yatim ni suatu bebanan. Kalau kita silap nanti Allah akan hukum kita kerana kita cuai dalam menjaga harta anak yatim. Berapa ramai hari ni orang yang mak bapak meninggal dan dia diwarisi, dia diamanahkan untuk menguruskan harta anak yatim dan dia menyeleweng. Sebab godaan dia banyak. Sedangkan harta anak yatim ini kita diamanahkan menguruskan harta itu untuk kebaikan dia, keperluan dia, sara hidup dia, makan minum dia, pelajaran dia, pendidikan dia dan sebagainya masa dia kecil. Dan apabila dia dah besar, harta tu kena kembalikan kepada dia. Dia tidak ada hak pun kita. Tapi hari ini dah bercampur kadang-kadang harta anak yatim, mak ayah meninggal masa kecil, adik-beradik ataupun bapa saudara yang uruskan, dah bercampur bau. Itu adalah satu yang kita tak mahu. Kita nasihatkan dia. Itu antara kebaikan juga yang kita inginkan. Ataupun seorang yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Kalau dia diberi amanah dan kita tahu dia tidak mampu menjadi seorang pemimpin, maka kita sepatutnya menasihatkan dia, kau janganlah terima kepimpinan ini, kerana kau ni lemah, kau ni tak layak. Kau tolak sajalah, nanti dia akan menjadi suatu bebanan di hari akhirat. Ini juga bentuk kebaikan yang termasuk dalam mencintai saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kita nak kebaikan kepada, dan termasuk juga yang disyarahkan lagi oleh para ulama, termasuk juga kita melarang saudara kita daripada sifat-sifat yang tak elok. Dia ada sifat hasad, dia ada sifat dengki, dia ada sifat khianat, dia ada sifat-sifat yang tak elok. Antara kebaikan yang kita inginkan, kebahagiaan yang kita inginkan daripada orang-orang yang saudara mara kita agama Islam dengan kita, ialah kita nak dia berhenti daripada memiliki sifat-sifat mazmumah tu. Nasihatkan dia, tegur dia, kita tidak membiarkan dia leka dan alpa dalam dosa-dosa sifat mazmumah. Itu yang pertama, iaitu kita mencintai saudara kita yang seagama dengan kita dalam aspek-aspek yang begitu. Adapun dengan orang yang bukan agama dengan kita, kita mencintai juga. Yang paling utama sekali, kita mencintai agar dia suatu hari nanti bertaubat dan mengucap 2 kalimah syahadah dan memeluk Islam. Baik, itu poin yang pertama. InsyaAllah lepas ni kita sambung kepada beberapa poin yang lain yang seterusnya. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk bersama para pendengar, kita akan beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB IKIM FM. Untuk waktu ini kita beri hasil ketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah,
ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله ومن أحزنه أمر فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Negeri Sembilan 102.7. Maafkan kami, Palestin, jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dadamu. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu demi nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Kuala Terengganu 100.2. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini. Kembali inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan akhlak Fas'aluna, tanyalah kami. Dan Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini yang bersama Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk petang ini masih bercakap tentang akhlak dengan manusia, apa yang kita perlu lakukan bersama saudari kita, kemanusiaan dan sebagainya. Untuk petang ini kita sambung kembali bersama Dr. Nik. Silakan Doktor. Yang seterusnya, yang kedua ialah merasa kasih dan sayang terhadap mereka. Ini lebih kuranglah yang pertama tadi. Dan yang ketiga dan keempat ini saya gabungkan, iaitu menghormati orang tua dan menyayangi orang yang muda. Ini dalam hadis pun ada disebut. Dalam hadis, kalau kita lihat hadis Abdullah bin Abbas, kalau tak silap, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Qala, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmat kepada orang yang muda, dan tidak menghormati orang yang tua di kalangan kami. Jadi ini adalah satu yang kita kena adab lah antara akhlak kita dengan orang muda, ialah kita sayang orang muda. Dengan orang tua kita hormat. Yang ni kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi SAW dengan sahabat, kan, hadis yang sangat terkenal tu kan, macam mana Nabi mencium anak-anak dia, cucu baginda Hasan dan Husain, dan kemudian sahabat bertanya, kamu buat begitu ya Rasulullah terhadap anak-anak cucu kamu? Kami tak buat macam tu. Dan Nabi katalah,
Orang yang tidak mengasihi, malam yarham la yurham, kan. Siapa yang tidak kasih maka dia tidak akan dikasihi. Jadi ini juga ada hadis yang menunjukkan bagaimana kita dengan budak-budak, dengan anak kecil, kita kena ada sifat kasih sayang. Bahkan Nabi pun ada kisah dengan budak yang ada buung, anak buung, kan, buung kecil yang mati tu, kan. Ya Umayr, kan. Mada fa'ala Nu'ayr, kan. Kan, jadi apa, itu adalah bagaimana Nabi SAW melayan kerana budak-budak, berkasih sayang dengan anak-anak yang kecil. Adapun dengan orang tua, sangat jelaslah bagaimana Nabi menghormati orang tua. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW berpesan supaya dengan orang tua kita kena hormat. Kalau dengan kanak-kanak, dengan orang muda, kita sayang, dengan orang tua kita hormat. Yang seterusnya ialah menerima kebaikan orang lain dan membalas kebaikan tersebut. Ini adalah yang kelima. Kalau kita diberi kebaikan, orang bantu kita, kita kena balas kebaikan itu. Ini orang Melayu kata orang berbudi kita berbahasa, kan. Orang Melayu kita memang lengkap lah. Akhlak Islam ni saya kira dalam budaya orang Melayu kita hampir semua ada. Semua ada. Jadi orang buat baik kepada kita, kita kena balas kebaikan itu. Cuma orang yang buat baik tu dia jangan minta nak dibalas. Jangan dia ada expectation dia dah buat baik dan dia mahu dibalas. Kalau dia buat baik dan dia mahu dibalas, dia dah tak ikhlas. Dia buat baik sebab Allah suruh buat baik. Itu prinsip yang kena ada. Itu prinsip yang kena ada. Adapun orang balas ke orang tak balas, doesn't matter. Tak ada persoalan pun. La ubali, aku tak kisah, kan. Yang penting aku buat ini, kita nak ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak pahala daripada Allah Taala. Manusia tak pandang, manusia tak hormat, manusia tak balas. So be it. Biarlah. Buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Kebaikan yang kita lakukan, Allah suruh buat baik. Sebab itu dalam kalangan khususnya masyarakat Arab lah, kalau kita lihat bagaimana mereka membantu orang yang tak dikenali. Kan, sebab itu sebahagian daripada macam budaya, macam satu kehidupan yang kita lihat biasa dibuat. Biasa dah menjadi sebahagian daripada budaya kita. Dalam mungkin sedikit sebanyak kita masih lagi berbuat baik kepada orang yang kita kenal. Kita agak limited nak tolong orang yang kita tak kenal, kan. Tapi dalam Islam tidak. Kita tolong, kita buat baik pada sesiapa saja. Sama ada orang kita kenal ke, orang kita tak kenal ke, asal saja kita boleh lakukan kebaikan, maka kita lakukan kebaikan. Dan kita juga membalas kebaikan yang orang buat kepada kita tanpa kita diminta supaya dibalas kebaikan itu. Baik, yang seterusnya, yang keenam, saya kira kita kena laju sikit lah. Kalau ada soalan dan saya nak habiskan akhlak khulukuna ma'ibadihi ini, akhlak sesama dengan manusia ini, supaya minggu depan kita boleh pergi kepada bab yang terakhir sebelum kita tutup musim ini. Dan kita serah kepada Dr. Farid pula. Yang seterusnya ialah memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Kalau orang buat salah kepada kita, Mona, apa hukum dia? Kita ada dua pilihan. Satu, kita boleh balas orang buat jahat pada kita. Orang zalim kita boleh balas. Orang lempang sekali pipi kiri kita boleh lempang balik pipi kiri dia. Kiri kanan. Dah lebih dah, sekali je. Kan? Kalau dia lempang kiri kanan, kita boleh lempang kiri kanan. Kalau dia lempang kiri, kita boleh lempang kiri. Itu dinamakan menuntut keadilan. Menuntut hak kita. Kita boleh. Dalam Islam berhak. Kita orang yang dizalimi, yang dikhianati, boleh. Ini dalam dalam Islam pun ada hukum qisas, kan. Ada hukum yang balas balik, kan. Itu boleh. Dan kalau kita buat macam tu, kita dikira telah melakukan keadilan. Adalah
Orang pukul kita, kita pukul sekali balas. Nafsu bernafs. Nafsu bernafs, lain bi'ain kan. Jadi kalau orang buat macam tu, balas macam tu. Okey, itu adil. Tapi Islam dia bukan sekadar mahu begitu. Ajaran Islam, ajaran yang sempurna, akhlak yang utama yang ditonjolkan dalam Islam bukan sekadar membalas. Bukan menuntut kita membalas. Walaupun memang hak kita nak balas, tetapi Islam menuntut kita memaafkan. Banyak ayat Quran, banyak hadis yang menyuruh kita memaafkan. Wal'afina 'anil nas. Wal'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Orang yang memberi kemaafan kepada orang lain. Orang lempang kita, kita maafkan dia. Kan? Itu yang payah pun dah. Itu satu level yang lebih tinggi daripada keadilan tadi. Yang kita kata balas-balas balik tu. Ini yang setengah ulama mengatakan ini adalah satu level yang dipanggil sebagai level ihsan. Level ihsan. Kalau level balas-balas ni level biasalah. Orang biasa-biasa itulah dia dibalas-balas balik. Tetapi yang lebih tingginya lagi ialah kita memaafkan. Macam juga hadis Nabi pun banyak yang suruh kita maaf. Khuzul afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Berilah kemaafan. Berilah kemaafan. Dan perintahlah buat baik dan janganlah kau pedulikan dengan orang jahil. Allah Habib Muhsinin. Allah Muhsinin ada macam-macam. Dalam satu hadis lain disebut wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan. Allah SWT sekali-kali tidak akan menambah kepada orang yang memberi kemaafan melainkan ketinggian dia. Kemuliaan dia. Darjat yang banyak bagi orang yang memberi kemaafan. Jadi ini yang penting. Apabila orang buat salah dengan kita, kita boleh mengambil menuntut hak kita. Tapi yang lebih penting, yang lebih utama lagi ialah kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Itu yang dituntut Islam dan inilah akhlak yang diharapkan antara manusia dengan hamba Allah SWT, sesama manusia. Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB IKIM FM untuk petang ini. Dan untuk bersama para pendengar, kita berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Kota Kinabalu 93.9. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas, sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza, anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah, menutup mata dengan daging berkecai. Wajah-wajah berlumuran darah, diselimuti kain cadar putih, dibelit hujung kepala. Tangisan tanpa henti, kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala. Dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina.
Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Negeri Sembilan 102.7. Kembali Inspirasi Kim FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Akhlak fas'alunah, tanyalah kami. Dan untuk bersama para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Kim FM untuk waktu ini. Dan Alhamdulillah masih bersama Dr. Nirus Keman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk kita bincangkan akhlak dengan manusia. Mungkin ada beberapa perkara lagi Doktor nak kita habiskan ringkas ni ada dan kita raikan soalan. Yang seterusnya, yang ketujuh, kita tidak marah kerana diri kita, tetapi kita marah kerana Allah. Ini kita tahulah, kita tak marah kerana diri kita dihina dan sebagainya. Kita letakkan kemarahan itu apabila Allah dicabar, agama Allah dihina. Itu yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi SAW orang jahiliah buat macam-macam kat baginda, tapi kita lihat baginda marah. Tak ada, baginda tak marah. Letak perut unta kat belakang dia dan sebagainya. Dia tidak adalah kita kata dia nak membalas dendam kerana buat macam tu kat dia. Untuk diri dia tak ada. Tetapi bila melibatkan agama Allah, dia orang menghina agama Allah, maka pada ketika itu kita wajar marah. Yang seterusnya, tidak mengharapkan belas kasihan daripada makhluk untuk diri dia. Dia tidak mengharapkan nak suruh orang orang ada ihsan terhadap diri dia, orang simpati kepada dia, orang beri dia something dan sebagainya. Dia mengharapkan hanyalah Allah SWT yang akan memberi kebaikan kepada dia. Dan akhir sekali ialah kejahatan seseorang tidak mencegah dia, tidak menghalang dia daripada buat baik dan menasihat orang tu. Kalau kita ada satu orang yang buat jahat kepada kita, ada seorang yang tidak suka dengan kita, ada seorang yang kita kata mungkin dia suka menyakiti kita, dia tidak menghalang kita daripada nak nasihatkan dia, nakkan kebaikan untuknya. Ini saya kira satu benda yang payah lah, payah saya kan. Jadi kita cubalah mana yang boleh kan. Kita ihsan. Kita kalau orang buat jahat dengan kita memang selamat lah. Aku tak bertegur. Macam-macam doa dah. Kan, tapi ini pengarang menyebut salah satu akhlak yang baik ialah orang buat baik kepada, orang buat jahat kepada kita, kita masih lagi buat baik kepada dia. Ini yang susah. Orang buat jahat kepada kita, kita masih buat baik kepada dia. Kita masih nasihat dia. Kita masih kalau jiran buat jahat dengan kita, kita masih hantar makanan kat dia. Kan, jiran tak nak bertegur siapa macam-macam dengan kita, tapi setiap kali musim raya, musim bulan puasa ke, nak buka puasa makanan sedap-sedap ke, ingat kat dia pergi hantar kat kuih ke sup ke benda kan, masih lagi kita. Ini memang luar biasa. Memang praktis kena banyak ni. Ini sifat orang yang luar biasa, yang orang yang mukmin yang sebenar. Jadi saya kira itulah lebih kurang dalam 9. Tidaklah kita kata ini satu-satunya ataupun akhlak yang sepatutnya. Sebenarnya banyak lagi ni. Dia ada sampai 15, 16 di sini. InsyaAllah lah. Kalau ada kesempatan kita sambung lagi minggu depan, dan kalau mana-mana yang sempat tak sempat kita
Kita sambung lain kali lah, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB IKIM FM. Untuk waktu ini di WhatsApp konti, Doktor ada dari Negeri Sembilan bertanya, boleh maafkan, tapi bagaimana untuk melupakan? Lupa bukan kerja kita. Kan, melupakan, I can forgive but I cannot forget. Ini biasalah orang kata kan, I can forgive but I cannot forget. Aku boleh lupa, aku boleh maaf tapi aku tak boleh lupa. Lupa ni bukan kerja kita. Kan, nak lupa, nak ingat ni bukan kerja Allah Ta'ala. Berapa banyak benda yang kita nak ingat, kita lupa. Berapa banyak benda yang kita nak lupa, kita tak boleh lupa. Kan? Tapi akhirnya kalau kita tidak ada perasaan dendam, kita akan lupa. Kalau kita tidak menanam, tidak menyemarakkan kemarahan kita, itu lama kelamaan kita akan lupa. Melainkan kita setiap hari memanaskan diri kita, aku maafkan dia, tetapi kita sentiasa ingat kan, secara recall ni perbuatan dia. Tetapi kalau orang yang boleh maafkan dan dalam masa yang sama dia cuba melupakan. Itu yang dikatakan Mona, kita kejahatan orang kepada kita, kita maafkan dan lupa-lupakan. Cuba lupa-lupakan. Kebaikan orang kepada kita, kita jangan lupa, kita kena sentiasa ingat-ingatkan. Orang buat baik kepada kita, kita jangan lupa. Jangan cepat kita nak lupa. Orang berbudi kepada kita, kita kena sentiasa ingat budi dia. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita kena ingat budi orang kepada kita. Budi kita kepada orang, kita lupa. Jangan kita nak ungkit pula. Kita buat baik sama kita, orang tak ingat dah. Orang pun tak ingat, kita pun tak ingat. Itu petanda kalau kita buat baik kepada seseorang dan kita pun lupa, itu menunjukkan bahawasanya yang kita buat itu ikhlas. Dan Allah dah angkat itu sebagai amal ibadat yang soleh, yang berpahala. Tapi kalau kita asyik ingat je, dia bila nak balas budi aku kan, maknanya kita tidak ikhlas pada Allah. Kita mengharapkan balasan manusia. Jadi kita kena lupakan. Adapun kejahatan orang, kita cuba lupakan. Forget about it. I forgive you and forget about it. Kita buka buku baru. Serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Cuba. Of course, kita tak akan mampu nak lupa dengan sekelip mata, tetapi jangan kita panas-panaskan, jangan kita subur-suburkan, nanti kita tak akan mampu lupa. Tapi soalan seterusnya, adakah selepas ini di akhirat nanti akan dibalas? Tuhan tak hukum kita sebab kita tak boleh lupa. Tuhan beri ganjaran kerana kita memaafkan dia. That's sufficient. Lupa ingat ni kerja Tuhan. Tuhan tak boleh nak maaf kita. Kita boleh minta dari Tuhan untuk melupakan. Betul. Boleh minta, ya Allah lupakanlah. Ya Allah aku tak nak benda ni. Dan salah satu cara orang buat kejahatan yang guru saya pernah sebutlah, salah satu cara untuk kita melupakan kejahatan orang kepada kita ialah kita beri hadiah kepada dia. Kita buat sesuatu yang opposite. Ya, sangat nak. Memang saya kenal beberapa orang macam tu. Memang sangat-sangat ihsan. Satu cara untuk kita mudah lupa ialah kita buat sesuatu yang nafsu kita cukup tak suka, iaitu kita beri hadiah kepada dia. Bila kita beri hadiah kepada orang yang kita marah, orang yang kita bergaduh, yang dia tu, dia akan lupa. Masya Allah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Mungkin itu juga yang menjawab soalan Wani yang bertanya soalan yang sama. Adakah seorang itu ikhlas jika beliau memaafkan orang yang membuat salah tetapi tidak dapat melupakan kesalahan yang telah dilakukan? Yang penting, Mona, yang penting kita maafkan. Ini suatu soalan yang agak popular lah. Maaf tapi tak boleh lupa. Dan kita tidak dituntut untuk melupakan, sebab lupa ingat ni benda bukan dalam kawalan kita. Tapi maaf ke tidak maaf itu dalam kawalan kita. Kita boleh memilih untuk maaf ke tak maaf. Kan, kita boleh pilih. Tapi nak lupa tak lupa ni dia dalam kepala kita, dalam roh kita kan. Macam mana kita nak lupa? Benda tu akan tapi cara dia ialah kita cuba. Macam saya cakap tadi, ikhtiar ialah untuk melupakan. Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan ada satu soalan lagi di FB IKIM FM. Muhammad Khair bertanya, Doktor, terdapat orang yang bagus amal ibadah dalam solat, puasa dan lain-lain, namun bercakap sombong, kasar, angkuh, malah mungkin tidak mengadakan silaturahim dalam hidup bermasyarakat. So, mohon kupasan Doktor soal gejala ini. Yang ni satu perkara yang kita tekankan lah, sebab itu dalam program Radio IKIM ni ada aspek akhlak kan.
dalam saya kira dalam Radikim ni semua aspek ditekankan. Betul. Akidah pun ada. Kan Iman Una tu akidah dengan Dr. Aiman itu membicarakan tentang akidah. Itu satu pokok, satu juzuk daripada Islam. Komponen Islam satunya ialah akidah. Kita kena ada akidah yang sahih, kepercayaan kepada Tuhan, akhirat dan sebagainya. Satu lagi ialah juzuk yang kita panggil fiqh. Inilah yang disebut ni semayang, ibadat, puasa dan sebagainya itu fiqh. Yang tu kita ada Maulana Lutfi Muharram, kita ada Maulana Mansur dan sebagainya menceritakan tentang semayang, puasa, darah wanita dan sebagainya kan. Jadi itu aspek semuanya. Tapi dua itu masih belum melengkapkan Islam. Seseorang punya Islam, keislaman, kesempurnaan Islam seseorang ada unsur yang ketiga. Yang kita katakan unsur yang kita pelajari hari ini, iaitu unsur ihsan ataupun unsur aspek tasawufnya, aspek akhlaknya. Jadi tiga ini yang menjadikan seseorang itu sempurna keislaman dia. Kalau ada dua saja tak sempurna. Dia kena ada aspek akhlak. Jadi penekanan terhadap akhlak ini sangat penting. Penekanan terhadap muamalat dengan manusia, bagaimana dan sebagainya, akhlak ni. Sebab itu kita belajar benda ni. Supaya kita jangan semayang, puasa, zakat saja, ataupun kita masuk bab akidah saja tetapi akhlak kita hancur. Tetapi dari satu segi yang lain itu dari segi aspek, kita kata aspek pembelajaran ilmu. Tapi dari segi aspek pengamalan pula, kebiasaannya, orang yang kuat semayang, orang yang puasa kuat, dia akan membuahkan akhlak yang baik. Kalau orang yang semayangnya kuat, puasanya kuat, ibadatnya kuat, dia secara tidak langsung juga dia akan lama kelamaan menghasilkan buah natijah akhlak yang baik. Sebab akhlak ini bukan juga terpisah daripada syariat, bukan terpisah daripada amalan ibadat khususiyat, tidak. Dia adalah sebahagian daripada hasil semayang kita, puasa kita, kan, qiyamul lail kita, tahajud kita, zikir kita, istighfar kita. Itu semua juga adalah satu proses untuk melahirkan akhlak yang baik. Jadi saya kira pengajaran, pembelajaran mengenali apakah yang dikatakan akhlak itu penting. Seperti mana kita buat, dalam masa yang sama ibadat pun kena buat juga. Sebab macamlah orang tanya, kenapa satu orang tu semayang tetapi maksiat masih buat? Sedangkan Tuhan kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah fahsyat dan munkar. Jadi salah satu yang dijawab oleh ulama, mungkin sembahyangnya tidak sempurna, mungkin sembahyangnya masih tidak khusyuk, mungkin sembahyangnya masih lalai, mungkin sembahyangnya masih belum memberi bekas kepada tanha anil fahsya, menghalang dia daripada melakukan maksiat. Apa yang dia boleh buat? Dia kena perelokkan sembahyang. Kan dia kena perelokkan sembahyang, perelokkan wuduk dia. Belajar balik lah. Belajar balik. Mungkin semayang dia tak betul, tak sah ke semayang dia. Kan? Jadi benda itu kena lihat. Kadang-kadang benda itu satu perkara yang kita tak perasan. Kenapa tak memberi bekas? Dia memberi bekas sekiranya kita betul-betul amalkan ibadat khususiyah kita, solat, puasa, zakat, haji. Macam orang kata pergi haji lah. Orang pergi haji. Pergi haji, balik haji sama je. Kurangnya dia sama je. Hasad, dengki dan sebagainya. Orang kata masjid pun tak pergi. Kan saya pernah dengar satu ustaz kata masa kat Mekah pantang ke masjid. Hari-hari setiap masa waktu. Tapi balik rumah sebelah masjid pun tak pergi. Adakah itu kita boleh katakan itu ujian untuk orang seperti itu atau gejala seperti ini? Saya kira itu ujian satu hal Mina, tapi saya kira juga mungkin yang disebut oleh para ulama juga natijah kepada ibadat dia tu. Salah satu makbul, salah satu syarat makbul ialah apabila dia lakukan sesuatu amalan, katakanlah dia berpuasa, keadaan dia selepas berpuasa itu lebih baik daripada selepas berpuasa. Kan?
Dia sebelum berpuasa, sebelum Ramadan dia macam ni perangai dia. Tetapi orang kata bagaimana kita nak tahu Allah terima ke tidak puasa kita? Salah satunya ulama kata lihat keadaan dia selepas Ramadan. Kalau dia lebih baik daripada sebelum Ramadan, itu besar kemungkinan petanda Allah Ta'ala terima amal ibadat dia di bulan Ramadan. Sama juga kalau orang tu sebelum pergi haji dan sebagainya, dia lebih baik daripada dia selepas tu lebih baik daripada sebelum, maka itu petanda ibadat dia itu diterima oleh Allah SWT. Mungkin dia dapat haji mabrur dan sebagainya. Wallahualam. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak doktor. Banyak soalan sebenarnya, tapi tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Ya, insya-Allah kita sudah habis saya kira 9 daripada khuluquna ma'a ibadihi, akhlak kita dengan hamba-hambanya ataupun hamba-hamba Allah SWT. InsyaAllah pada minggu hadapan kita cuba habiskan lagi sebahagian daripada ni. Tak sempat nak habis hari ni semua. Dan kemudian kita masuklah juga kepada bab yang saya kira kalau sempat kita masuklah khuluquna ma'a anfusina. Ya, utama tu. Itulah, tak sempat ke tidak Allah alam, tak sempat kita sambung round yang seterusnya. InsyaAllah 4 bulan lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak Dr. Nirusmana bersama atas pertemuan untuk petang ini. Jumpa lagi insyaAllah episod akan datang. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus saja bersama kami di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my. تسبيح